Penanggalingan nama metrik adalah 16 DPN 20F 2024. Saya adalah moderator dalam kumpulan 5. Nama saya Niweda Anapurbun Saranraj. Nama metrik saya adalah 16 DPM 20F 2041. Saya adalah panel 1. Nama saya Tivia Balamurugan. Nombor metrik saya adalah 16 DPM 20F 2029. Nama saya Tanmisi Anampurbun Nagendran. Nama metrik saya 16 DPM 20F 2023. Saya panel ketiga. Okey, kita akan berbincang tentang isu peranan individu dalam menyelesaikan masalah sensitiviti kaum yang berlaku di Malaysia. Yang pertama adalah pengenalan. Isu-isu perkauman bermaksud isu-isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, sektor pekerjaan, perbuatan budi, penulisan dan literal, rasisme dan seumpamanya. Dalam konteks Malaysia, isu-isu sensitif pula membawa etik isu-isu yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif dalam Malaysia berkaitan dengan hak keistimewaan Melayu, status bumi putera, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sistem kota dan perkara-perkara stereotip. Isu-isu perkauman dalam isu-isu sensitif boleh mengugat perpaduan dan kesepakatan antara kaum, mewujudkan huru-hara dan ancaman ketenteraan awam, mencetuskan konflik dan perselisihan kaum dan konflik antara agama, mewujudkan suasana prejudis, prasangka dan hubungan tidak baik antara kaum, menghilangkan semangat toleransi, menimbulkan suasana tidak aman serta mengurangkan persefahaman bangsa berbilang kaum. Kesemua elemen-elemen negatif ini akan mengganggu-gugat keharmonian hubungan antara kaum sehingga menjejaskan perpaduan, menghilangkan kesederaan tentang kepentingan hubungan antara kaum, merencarkan keselisihan rakyat pelbagai kaum agar dapat hidup dengan harmoni dan mengusutkan hubungan interaksi antara agama dan budaya. Malaysia ialah salah satu negara yang mempunyai pelbagai kaum. Berdepan dengan hubungan heterik dan cabarannya untuk memahami persoalan hubungan kaum dan cabarannya persoalan latar belakang sejarah yang membawa kepada pembahawan masyarakat seperti yang ada sekarang perlu difahami. Hubungan kaum yang mantap sangat perlu dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa dan kaum. Persoalan hubungan kaum perpaduan amat penting bagi mewujudkan kestabilan politik dan seharusnya pembangunan negara berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Perpaduan amat penting supaya tenaga negara dapat disalurkan kepada memajukan negara dari digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diwujud dari kepelbagaian kaum. Namun krisis yang berlaku pada tahun 1969, peristiwa 13 Mei mencerminkan rakyat Malaysia belum mempunyai suatu budaya nasional yang menjadi asas bersama walaupun sebelum kemerdekaan telah wujud bermufakatan di antara rakyat negara ini dalam mewujudkan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara Malaysia. Okey, soalan yang pertama adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada melalui isu ini. Panel yang pertama, berikan atau terangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada isu ini. Faktor-faktor berlakunya isu perkauman di Malaysia adalah setiap kaum mengamalkan budaya dan cara hidup masing-masing. Sebagai contohnya, umat Islam akan bersembahyang 5 kali sehari dan orang Cina akan membakar kertas kuning untuk mengalau roh semasa bulan antum mengikut kepercayaan. Setengah budaya ini tidak dapat diterima oleh kaum yang lain. Sebagai contoh, pembakaran kertas kuning menyebabkan setengah masyarakat yang berpenyakit respirasi seperti asma mengalami kesukaran dan pembakaran tersebut juga menggotorkan halaman rumah jiran-jiran yang terdekat. Selain itu, setiap kaum juga menggunakan bahasa sendiri untuk bergaul antara satu sama lain. Perbezaan bahasa ini akan menimbulkan prasangka antara kaum. Penganut Islam dilarang makan daging babi dan penganut Hindu dilarang makan daging lembu. Amalan pemakanan ini akan menyebabkan masalah jika terdapat jiran yang tersalah beri makanan tersebut.
Perselisihan faham ini akan kemudiannya mencetuskan pergaduhan. Dalam politik adalah perkauman antara etnik ini boleh dilihat secara tidak langsung melalui politik mengikut etnik, contohnya UMNO, MCA dan MIC, Akbar dan rancangan televisyen berlainan bahasa mengikut etnik masing-masing. Politik mengikut kaum ini lebih menjurus untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak untuk kaum masing-masing. Walaupun terdapat juga politik bukan berasaskan perkauman, tetapi jika dilihat kepada masyarakat berbilang kaum, mereka lebih cenderung untuk mengekalkan identiti masing-masing serta mempertahankan nilai budaya dan idea yang berbeza di antara kelompok masyarakat. Punca yang menyebabkan berlakunya isu perkauman dalam politik antara sebab utama adalah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan pengagihan kuasa. Jika kita lihat keadaan di Malaysia, ekonomi kebanyakan dipegang oleh orang Cina, manakala politik banyak didominasikan oleh orang Melayu. Hal ini disebabkan pada zaman penjajahan British tanah Melayu, masyarakat dipisahkan dari sudut ekonomi dan penempatan mengikut kaum masing-masing. Sebagai contoh, orang Cina bekerja sebagai peniaga dan tinggal di bandar, manakala orang Melayu tinggal di kawasan perkampungan dan melakukan aktiviti pertanian, dan orang India pula ditempatkan di kawasan ladang bagi menguruskan kelapa sawit dan getah. Selepas kemerdekaan, disebabkan orang Cina mempunyai modal yang banyak serta berpengalaman dalam perniagaan, mereka terus memonopolikan ekonomi di Malaysia sehingga sekarang. Pengasingan ini wujud di antara etnik disebabkan kesan negatif dasar-dasar yang terbentuk semenjak zaman penjajahan. Seterusnya adalah sistem pendidikan yang terasing. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Maksudnya di sini adalah pelajar Melayu menuntut di sekolah Melayu dan menggunakan bahasa perantaraan bahasa Melayu. Pelajar Cina menuntut di sekolah Cina dan juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantaraan. Manakala pelajar India menuntut di sekolah Tamil dan menggunakan bahasa Tamil. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Situasi hanya akan menyebabkan interaksi mereka hanya terhad di antara etnik yang sama sahaja. Implikasi bagi hubungan etnik ini hanya memberikan kesan yang negatif kepada negara Malaysia. Semua etnik masing-masing mempertahankan bahasa ibunda mereka dan tidak akan menerima bahasa ibunda kaum yang lain. Ini adalah mereka akan menganggap adalah tidak wajar dan tidak penting untuk mempelajari bahasa kaum yang lain. Selain itu adalah menjadi satu kemestian di mana setiap sekolah mengamalkan sistem pendidikan yang berbeza. Ianya akan memberi impak yang kurang elok kepada perstrukturan negara kerana mempunyai cara pendidikan yang berbeza-beza. Tidak juga dilupakan bahawa golongan yang menuntut di sekolah itu juga akan terlayunnya para pemimpin untuk mentadbir negara Malaysia pada satu hari kelak. Sekiranya pemikiran mereka hanya disogok dengan etnik mereka saja, sudah pasti Malaysia tidak akan berada dalam keadaan yang aman. Seterusnya adalah propaganda perkauman di media sosial. Pembangunan media sosial sejak kebelakangan ini telah memberi kesan kurang sihat terhadap perpaduan negara. Keselamatan negara telah terbuka dengan pelbagai ancaman meningkatkan ketelusan transparansi tentang pemerintah dan ia turut membuka ruang kepada rakyat Malaysia bagi membincangkan isu-isu politik sama ada penyokong kerajaan atau pembangkang. Walaupun media sosial turut menjadi saluran alternatif maklumat dalam
mempromosikan nilai demokratik damai pengguna kurang berhati-hati apabila melemparkan tuduhan. Hasil kajian yang dilakukan baru-baru ini mendapati pengguna media sosial bimbang berhati-hati dan tidak yakin apabila berhadapan dengan isu-isu etnik dan perkauman yang berlegar dalam media sosial, dan mereka juga belum bersedia untuk menghalau atau mencegah penyebaran isu-isu etnik dan perkauman dalam media sosial. Masyarakat dan pihak berkuasa perlu memainkan peranan dalam menangani isu etnik dan perkauman yang semakin berleluasa di Malaysia. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesedaran, kebertanggungjawaban dan bertindak berdasarkan undang-undang. Jika merasakan sesuatu, info yang tersebar di media sosial adalah tidak betul dan menjatuhkan maruah seseorang, buatlah aduan kepada pihak berkuasa atau melakukan demo secara aman supaya wujud suasana positif dan memberi manfaat kepada masyarakat. Kurangnya interaksi antara kaum. Secara umumnya, sesuatu kaum lebih cenderung untuk berkawan dan bergaul dengan orang daripada kaum sendiri. Ini boleh memudahkan pergaulan mereka kerana menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Hal ini demikian, setengah masyarakat tidak tahu bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Keadaan ini akan menimbulkan pergaulan seperti ite dengan ayam yang tidak dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Sesuatu kaum juga sukar untuk menerima perbuatan kaum lain berdasarkan kepercayaan. Mereka yang tidak bersikap toleransi akan menentang perbuatan mereka dan menimbulkan perselisihan. Terima kasih panel yang pertama. Soalan kedua adalah data statistik berangkai daripada sumber yang diakui. Panel yang kedua, berikan jawapan anda. Saya rujuk daripada buku, majalah, surat khabar dan laman sosial. Okey, terima kasih panel kedua. Seterusnya, soalan yang ketiga, langkah-langkah mengatasi isu berikut panel yang ketiga. Okey, terangkan langkah-langkah untuk mengatasi isu ini. Terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah sensitiviti perkauman. Antara langkah-langkahnya ialah masyarakat pelbagai kaum perlu melibatkan diri dalam setiap aktiviti gotong royong membersihkan kawasan. Selain itu, masyarakat pelbagai kaum harus bersama-sama menyambut kedatangan pemimpin negara di kawasan kediaman. Di samping itu, amalan menjadi jiran yang sakit tanpa mempedulikan kaum. Seterusnya, kunjung mengunjungi pada hari perayaan perlu sebati dalam masyarakat pelbagai kaum. Selain itu, menggalakkan adik-adik berkawan dengan rakan yang berlain bangsa dan juga membawa adik-adik menziarahi rakan-rakan mereka yang berlainan bangsa jika berlaku kematian atau sakit. Seterusnya, menolong golongan tanpa mengira bangsa jika dilanda kesusahan dan juga elakkan untuk berasa keko walaupun berada dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Bersikap kekitaan dan menjadikan rukun negara sebagai panduan. Dengan semua langkah ini boleh menyelesaikan sensitiviti perkauman. Diterangkan langkah-langkah berkitahan dan menjadikan rukun negara sebagai panduan. Panel ketiga. Okey. Bersikap ialah dalam kehidupan seharian kita hendaklah menunjukkan keikhlasan kita dalam menjalin hubungan dengan jiran dan anggota masyarakat yang berbeza warna kulit, kebudayaan dan agama. Dengan mengamalkan sikap kekitaan sesama kita, kita sebenarnya mewujudkan satu suasana
hidup yang baik dan boleh menguntungkan kita semua di samping dapat memelihara soal keselamatan hidup setempat. Kesediaan kita dalam mengamalkan sikap kekitaan ini akan menjadi contoh yang baik kepada generasi muda hari ini dan mereka juga akan terdorong untuk mengamalkannya. Hal ini tentunya akan dapat menjalin semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat di negara ini. Lama kelamaan, bentik prasangka dan prejudis yang bersarang di dada kita tentunya dapat dirobohkan. Selain itu, menjadikan rukun negara panduan ialah kematuhan terhadap peraturan undang-undang dan rukun negara menunjukkan kita bersedia bersikap adil terhadap kaum lain dan menghormati amalan dan kepercayaan mereka serta hak mereka untuk hidup di negara ini. Kita hendaklah menunjukkan bahawa kita mahukan yang terbaik untuk kaum lain sebagaimana kita mahukan yang terbaik untuk dan cuba memahami hak kaum lain. Kita tidak akan memperjuangkan hak untuk kaum kita semata-mata dengan menindas atau membelakangkan hak yang sepatutnya turut diterima oleh kaum lain. Kita juga akan sentiasa bersedia untuk berkongsi dalam sesuatu perkara yang dibenarkan oleh budaya kita tanpa mengorbankan prinsip undang-undang dan keadilan selaras dengan prinsip rukun negara. Okey, kesimpulan. Malaysia memiliki komposisi penduduk yang terdiri daripada kepelbagaian budaya dan bangsa. Hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum ini akan memperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Agenda perpaduan sentiasa dititik beratkan kerana dengan bersatu hati kita dapat membina sebuah negara yang aman, damai, sejahtera dan rakyatnya sentiasa mementingkan perpaduan dan negara aman. Politiknya tidak huru-hara serta ekonomi yang baik dan dapat menarik minat pelabur asing. Secara umumnya, perasaan prasangka dan ketidakpuasan hati antara pelbagai etnik dalam sesebuah negara bukanlah suatu perkara asing. Persoalannya, bagaimana kita menangani isu ini secara berhemah agar kita dapat meluangkan perasaan hati tanpa menjejaskan keamanan dan keharmonian negara. Hubungan kaum yang harmoni adalah kunci kepada kemajuan dan kestabilan negara. Bagi mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang dedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Justru, masyarakat perlu saling memahami dan mengayati 8 nilai satu Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti. Malaysia pada masa sekarang berada dalam proses pembangunan yang akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan global yang besar. Dengan itu, negara kita amat memerlukan kesatuan dari semua golongan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Sebarang kesangsian, kecurigaan dan ketidakpuasan hati antara kaum yang diterjemahkan secara berlebihan hanya akan mewujudkan ketidakstabilan dan persengketaan dan akhirnya merugikan negara kita sendiri dan memazirkan usaha-usaha yang telah diusahakan oleh pemimpin-pemimpin dahulu. Terusnya panel kedua tanya soalan. Apakah pandangan anda tentang program? Okay, pandangan untuk isu ni memperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara supaya dapat keharmonian negara dan stabil, mewujudkan merelasikan negara. Kedua, panel yang ketiga. Pandangan sebagai rakyat Malaysia, kita harus memahami dan menghormati tentang agama, kaum dan budaya lain. Oleh itu, setiap warga negara harus berfikiran positif untuk menggerakkan tegangan antara satu sama lain untuk membina sebuah negara yang maju di mana di mata dunia kita mestilah bersatu padu agar menuju ke arah yang cemerlang.
Seterusnya panel yang keempat, berikan pandangan anda. Pada pandangan saya, setiap individu perlu mengikut langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sensitiviti kauman. Ini membantu untuk mengeluarkan dari masalah sensitiviti. Okey. Terima kasih panel kedua. Okey. Soalan terakhir, apakah sensitiviti yang dibangkitkan dalam masyarakat? Berikan jawapan anda panel yang kedua. Okey. Sensitiviti kaum yang dibangkitkan dalam masyarakat adalah sensitiviti agama dibangkitkan dalam masyarakat pada masa kini amat dibimbangi oleh semua kaum kerana konflik atau isu-isu yang menyerang kesucian agama terutama agama Islam boleh mendatangkan perbalahan antara mereka. Perkara 3 dalam Perlembagaan Malaysia mengariskan bahawa agama rasmi negara Malaysia ialah agama Islam. Namun penganut agama Islam yang lain dibenarkan untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing dalam kesejahteraan dan keharmonian. Selain itu, perkara 2 juga menyatakan bahawa setiap warga negara adalah bebas menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Itu sahaja. Okay, terima kasih panel yang kedua. Akhirnya berakhir forum yang kita bincang tadi, isu ni. Okey, terima kasih semua panel yang memberikan jawapan anda. Terima kasih. Sama-sama.